Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Khususnya bagi mahasiswa baru Minggu Transformasi Mahasiswa Kemasukan Ogos 2021. Bersua lagi kita dalam siaran langsung Minggu Transformasi Mahasiswa sesi 2020-2021 bersama saya Muhammad Luqmanul Hakim, moderator anda pada kali ini. Untuk makluman anda semua, slot ini adalah slot bersama Global Learning UTHM. Slot ini bertujuan akan serba sedikit tentang platform yang akan digunakan oleh mahasiswa-mahasiswi baharu yang akan menuntut di Universiti Tun Hussein On Malaysia, khususnya dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan ini, saya menjemput panel kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad bin Maksum, Ketua Jabatan Pembangunan Sistem dan Infrastruktur untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai platform-platform yang pihak UTHM sediakan bagi mahasiswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis. Okey, saya Muhammad bin Maksum daripada Pusat Perbelanjaan Atas Talian Global. Okey, selamat datang kepada pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi baru ke pengajian di UTHM ya. Okey, sebelum tu saya akan menerangkan satu-satu platform yang amat penting di dalam pembelajaran pelajar iaitu sistem Alter. Okey, terlihat dalam slide yang saya sediakan di sini. Okey, saya daripada Pusat Perbelanjaan Atas Talian Tahap Global. Okey, short form untuk panggilan pusat kami, just panggil Global sahaja. Okey, pusat ini adalah berperanan dalam merancang, menyelaras dan memantau pembangunan pembelajaran dan pelaksanaan inisiatif yang dilaksanakan oleh setiap fakulti dan pusat pengajian di UTHM. Jadi antara servis yang disediakan oleh Global adalah kita ada UTHM Radio. Right? Jadi kalau pelajar-pelajar nak dengar radio UTHM, boleh melawatlah UTHM Radio. Okay, kita ada platform LMS, Learning Management System yang kita panggil ATA. Kita ada juga MOOC. MOOC ni adalah satu platform juga untuk pembelajaran tetapi dia melibatkan lebih kepada secara global. Alright. Dan kita ada satu lagi iaitu UCITV. UCITV ni adalah satu perkhidmatan di mana kita merakam segala aktiviti PMP di dalam universiti. Okey, tentang ATA. Okay, short form untuk ATA adalah UTHM Academy Online Resources. Okay, ini merupakan satu platform yang rasmi UTHM untuk menyokong aktiviti PMP pelajar di universiti. Okay, so pensyarah dan juga pelajar boleh melaksanakan pembelajaran menggunakan platform ini. Okay. Dalam keadaan pandemik sekarang, platform ATA ini sangat berguna, sangat membantu di dalam proses PMP para pelajar. Okay, di sini juga pelajar syarah dapat berkongsi segala bahan khusus, pengurusan segala tugasan-tugasan pelajar, pemantauan tarikh-tarikh submission report student, dan melaksanakan penilaian keputusan pelajar. Di sini juga dalam ATA kita boleh melaksanakan penilaian kuis, boleh melaksanakan ujian, peperiksaan dan juga peperiksaan akhir iaitu di atas talian. Okey. Untuk capaian kepada ATA, ini alamatnya yang tertera di hadapan di skrin masing-masing. Boleh akses ata.uthm.edu.my. Ataupun boleh Google saja kalau tak ingat in case kalau tak ingat macam mana nak akses laman web ATA, just Google saja ATA UTHM. So nanti result daripada ATA Google dia akan bawa pelajar ke link yang sepatutnya. Okay. So macam mana pelajar nak masuk kepada sistem ATA ni? Okay. Pelajar semua sudah saya pasti masing-masing dah dapat email account pelajar iaitu SMAP account. Jadi boleh gunakan account ini untuk login. Untuk username gunakan metric number. Okay. Untuk password boleh gunakan email password Gmail ataupun SMAP online. Passwordnya sama.
So boleh gunakan maklumat ini, matrix dan username ini untuk login kepada sistem Alter. Okey. Okey, saya tunjukkan interface untuk Alter. Okey, once pelajar akses laman web Alter, pelajar login seperti biasa. Kemudian interface yang pelajar akan jumpa, ini dia. Ini yang kita panggil dashboard untuk Alter. Okey, di dalam laman dashboard Alter ni, pelajar boleh lihat senarai kursus-kursus yang telah didaftarkan di bawah classroom masing-masing. Jadi pensyarah-pensyarah akan add pelajar untuk join classroom pensyarah tersebut. Jadi sebagai contoh, ini akaun pelajar sebagai contoh Abdul Hakim ni. Jadi classroom yang telah dia join, telah didaftarkan di bawah classroom, ada 3 di sini ada 3 subjek sebagai contoh. Jadi di sini ada sesi, di sini ada semester. Okey, difahamkan. Lepas ni pelajar-pelajar semua akan mengikuti pengajian pada semester khas okey, iaitu daripada subjek-subjek daripada Pusat Pengajian Umum dan Core Curriculum. Right, so daripada sini pelajar boleh lihatlah subjek-subjek yang telah dimasukkan di dalam Alter ni. Alright, sekiranya pelajar tidak dimasukkan dalam classroom, pensyarah belum lagi masukkan, ada satu option yang lain, sama ada pensyarah sendiri akan masukkan pelajar. In case kalau pelajar tiada nampak subjek, tak ada nampak subjek langsung dalam classroom list ni, so apa perlu buat? Pelajar boleh join kelas. Klik saja join kelas. Alright, pada ruangan join kelas ni akan tertera satu kod. Kod ni pensyarah akan beri pada pelajar. So pelajar nanti masukkan kod tersebut dan sudah tentu nanti pelajar akan dapat turut serta dalam kelas pensyarah tersebut. Alright. So in case kalau sudah pelajar dah berjaya masuk dalam classroom, so paparan dia macam inilah. Okey. Senarai subjek yang diambil. Okey. Kemudian apa yang ada saya briefing secara ringkas sajalah. Okey, saya rasa kalau pelajar-pelajar sendiri, mahasiswa-mahasiswi boleh explore sendiri dalam Alter ni, saya rasa tak begitu complicated, tak terlalu sukar, sistemnya lebih mudah. Okey, boleh explore sendiri. Cuma saya terangkanlah apa tabs yang ada di dalam Alter ini. Tabs yang pertama adalah stream. Okey, stream. Stream ni adalah ruangan di mana berlakunya perkongsian ilmiah. Okey, pelajar perlu pensyarah akan berkongsi maklumat. Okey, kemudian pelajar boleh reply dan jawab segala persoalan di sini boleh melakukan perbincangan. So di sini seolah-olah tempat kita berforum dengan pensyarah dan rakan-rakan yang lain. Okey, ini sebagai contoh kita boleh lihat konten yang dikongsikan oleh pensyarah terhadap pelajar. Okey, kita klik subjek lain, kita akan dapat stream konten yang lain lah. Okey. Alright. So kemudian tab yang kedua, okey sebelum tu untuk ruangan stream ni, segala maklumat yang di-post, dihantar, dikongsi di dalam Alter, pensyarah juga boleh send direct untuk ke email pelajar. Jadi dia akan menghantar notification kepada email pelajar. Jadi suka saya ingatkan kepada pelajar semua supaya gunakan akaun email yang disediakan, iaitu nombor matrik @siswa.ethm.edu.my. Ini adalah akaun Gmail sebenarnya. Gunakan akaun ini, sila add ke dalam handphone masing-masing. Android dan juga iPhone, setkan sebagai akaun yang kedua. So any information yang dihantar oleh pensyarah, so pelajar-pelajar akan dapat notification mengenai makluman baru yang dihantar ke dalam Alter. Alright. So jadinya pelajar tiadalah ketinggalan dari segi informasi di dalam maklumat yang dikongsikan oleh pensyarah. Jangan lupa sila masukkan akaun Gmail ni ke dalam handphone masing-masing. Alright. So kita lihat kepada tabs yang kedua, iaitu course info. Alright. Course info adalah rancangan kuliah setiap kursus yang ditawarkan. Jadi pelajar akan masuk ke dalam classroom pensyarah. Jadi pensyarah biasanya secara umumnya pensyarah akan beri, pensyarah akan print kertas perancangan kuliah. Kali ini tidak perlu print lagi, pelajar perlu download sahaja di dalam ruangan course info.
So pelajar boleh lihatlah, okey. Pelajar boleh lihat subjek ni mengenai apa, bila tajuk-tajuk chapter-chapter yang berkaitan mengikut silibus Alright. Dan juga boleh download lah. Selain information yang dipaparkan, pelajar juga boleh download di RPP. Okay. Kemudian kita ada teks yang berikutnya iaitu learning material. Okay. Learning material ni adalah di mana ruangan pensyarah akan berkongsi segala nota. Okay. Nota PowerPoint, nota PDF, e-books, video dan pautan-pautan yang ke cloud storage. Okay. Pensyarah biasa akan kongsi di sini. Jadi pelajar tidak perlu risaulah untuk mendapatkan nota daripada subjek-subjek tersebut. Just perlu lihat pada learning material dan boleh download. Alright. Kemudian test yang berikutnya, past year question. Okay, di sini adalah ruangan di mana pelajar boleh download koleksi soalan-soalan tahun lepas. Sebenarnya kita boleh dapatkan juga melalui library. Kita boleh search pada website library tersebut untuk dapatkan soalan-soalan yang berkaitan dengan subjek yang kita inginkan lah. Okay, dalam kes ni sekiranya pensyarah, ini bergantung pada pensyarah. Kalau pensyarah tak share, minta pada pensyarah. Tolong sharekan contoh-contoh soalan tahun-tahun lepas ke dalam ATA. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya kita boleh buat uji kaji lah. Boleh buat kita ulang kaji subjek-subjek yang tahun lepas. Kemungkinan kita boleh jawab lah untuk ujian yang akan datang. Alright, kemudian tag yang berikutnya kita lihat pada individual activities. Okay, so dalam individual activities ni, pensyarah akan kongsikan segala latihan. Okay, dan nama pun individu, so bermaksud kat sini pelajar kena siapkanlah. Pelajar kena selesaikan segala task, tugasan secara individu. Okay. Sebagai contoh, ini ada individu yang pertama. Alright, pelajar akan melihatlah seperti ini kandungannya. Terdapat juga masa. Okay, apa maksud masa di sini? Okay, masa di sini adalah masa sepatutnya tugasan ni perlu dihantar. Okay, diingatkan pensyarah ada dua option di sini. Sama ada pensyarah boleh noted kalau in case due date dah sampai, tarikh penghantaran dah terlepas, pensyarah boleh block submission. Boleh block submission ataupun pelajar masih lagi boleh submit. Cumanya dalam makluman pensyarah telah hantar lewat. Okey, jadi kalau hantar lewat, mungkin pensyarah akan denda lah, tolak markah dan sebagainya. Alright. Untuk individual activities, pelajar boleh ambil makluman-makluman ataupun bahan yang disediakan oleh pensyarah, kemudian laksanakan, selesaikan secara individu, kemudian selesai, siap, boleh terus upload ke dalam ATA. Okey. Jadi pensyarah akan noted lah, pensyarah akan maklum yang pelajar telah pun upload assignment individu. Okey. Untuk seterusnya, tab yang berikutnya, kita lihat kepada group activity. Okay, group activities adalah assessment yang dilaksanakan secara berkumpulan. Alright. Jadi di sini pelajar akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan lah. Alright. Sebagai contoh di sini ada satu projek di mana pelajar perlu laksanakan secara berkumpulan, ada assignment secara berkumpulan. Okay. Right, di sini disenaraikanlah. Okay, sebagai contoh dalam kelas pelajar, okay, ada 20 pelajar dalam satu section. Jadi pensyarah dia nak buat ada 10 kumpulan di mana dalam 10 kumpulan tersebut setiap kumpulan ada 2 orang. Alright, di sini ada 2 option juga untuk pensyarah memberi kebebasan sama ada pelajar sendiri boleh pilih ahli kumpulan. Okay, boleh pilih ahli kumpulan dan join kumpulan mana yang masih lagi kosong. Okay. Pensyarah juga ada option untuk sama ada tentukan sendiri kumpulan-kumpulan pelajar. Okay, macam kes ni pelajar bebas, saya boleh pakat dengan kawan-kawan. Okay, kita pilih mana kumpulan yang kita nak masuk. Alright, saya contoh saya join group 1. Saya contoh pelajar ni join group 1. So once dah join group 1, ada keluarnya button upload. So di button upload di sini tujuan dia adalah untuk pelajar upload segala assignment yang diselesaikan bersama rakan. Okay, selesai upload terus ke dalam kumpulan ini. Okay, nanti pensyarah akan maklumlah pelajar akan telah pun menghantar assignment di dalam kumpulan. Okay, di sini juga sama seperti individual activity, terdapatnya masa
So masa ni bermaksud tempoh aktiviti ni perlu diselesaikan. Contoh ni kita ada 4 jam lagi. 4 jam lagi untuk selesaikan assignment dan perlu upload. Kalau tak, akan dikira sebagai lewat ataupun tak boleh upload langsung. Okay. So be careful lah. Sila alert mengenai sebarang assignment yang dihantar oleh pensyarah. Alright. Kemudian kita lihat pada tab yang berikutnya. Tab ni yang menarik, iaitu tab assessment. Okay. Assessment ni adalah secara individu. Tujuan dia adalah untuk menguji pelajar, iaitu apa dia assessment? Okay, assessment ni adalah untuk menguji dari segi melaksanakan kuis. Okay, kita buat ujian. Okay, yang baru ni kita ada juga melaksanakan peperiksaan akhir. Right? Semua dah kena kuarantin di rumah. Jadi buat final exam di rumah. Okay, menggunakan ATA. So final exam juga boleh dilaksanakan di ATA ni lah. Okay, sebagai contoh, macam mana untuk menjawab soalan assessment ni, okay, pelajar ada makluman di sini lah. Perlu maklum, bila tarikh akhirnya, okay, sebagai contohnya, kita ada kuis 1, bila tarikh tamatnya, okay, pukul 5 petang ni, pelajar mesti kena selesaikan. So, ni dia punya end date dia ni. Okay. So, sebagai contoh, saya masuk. Okay. Kita ada 4 jam lagi untuk selesaikan kuis ini. Alright, ini kuis. Tak kira lah, kuis ke, ujian ke, exam, dia punya view, dia punya paparan adalah seperti ini. Alright. Okay, untuk assessment ni, secara individu ni, pengujian terhadap pelajar, kita ada 3 jenis soalan. Yang pertama, sebagai contoh, soalan objektif. Okay. Soalan objektif, pelajar perlu pilihlah antara jawapan pilihan A, B, C, D. Pilih jawapan yang tepat lah. Okay, untuk jenis soalan objektif, kalau dah selesai jawab, okay, kalau pensyarah boleh share terus jawapan, pensyarah boleh terus, student terus boleh lihat markah masing-masing. Okay. Kalau untuk soalan subjektif, okay, kena bagi masa sikitlah dekat pensyarah untuk tanda dan bagi markah pada pelajar semua. Okay, untuk soalan macam mana kita menjawab assessment, okay, nanti pelajar semua akan buat, saya rasa memang akan melalui ATA, akan melalui assessment ini. Mungkin ada soalan yang berbentuk objektif. Okay, macam mana nak menjawab soalan? Okay, nak pastikan betul-betul jawapan kita ni sistem ATA simpan. Okay, sebagai contoh ini soalan objektif. Alright, soalan yang pertama ditanya, kemudian perlu jawab. Okay, sebagai contoh jawapan dia B, just pilih jawapan, tekan. Okay, perasan di sini akan keluar notification dekat atas, maklumkan yang jawapan telah pun disimpan. Okay, pastikan ini berlaku, pastikan ini berlaku dan skrin background soalan ini menjadi warna biru, biru laut. Okay, berbanding dengan soalan yang lain-lain masih lagi berwarna putih. So kalau dia jadi biru laut ini bermaksud sistem dah pun menyimpan jawapan pelajar. So tak ada isu kalau network putus, network tiba-tiba down, okay, pelajar risau jawapan sistem tak simpan. Sebenarnya sistem dah simpan. Okay, let's say saya refresh lagi sekali pun, okay, jawapan masih lagi, background masih lagi biru dan jawapan masih lagi yang sama tadilah. Okay, macam mana nak menukar jawapan? Let's say kata jawapannya bukan B, jawapannya A, just tekan saja A. Okay, sistem akan keluar notification dekat atas menyatakan jawapan telah pun disimpan, berjaya disimpan. Okay, dan seterusnya kita lihat kepada soalan subjektif. Alright, untuk soalan subjektif, pelajar perlu type jawapan di dalam text box yang disediakan. Okay, type je jawapan. Okay, sebagai contoh ABC. Okay, type jawapan dan juga terus save. Nak save banyak kali pun tak apa, tak ada masalah. Setiap kali ada perubahan, okay, save lagi. Right? Kita risau kalau takut waktu tu network problem, dia savekan yang dia tak dapat save yang terkini. Okay? Setiap kali perubahan, tekan button save. So background bertukar menjadi warna biru. Okay? Itu maksud ATA dah pun berjaya menyimpan jawapan pelajar. Alright. Untuk soalan yang bentuk soalan yang terakhir, iaitu soalan subjektif. Okay, di bawah. Okay, subjektif yang kedua, di sini adalah berbentuk soalan yang perlu pelajar lakarkan gambar. Okay, sebagai contoh mungkin matematik, peperiksaan ataupun test yang menguji pelajar untuk mengira. Jadi
So amat sukar lah kalau kita nak kena type. Jadi kita ada option untuk pelajar jawab di kertas A4 ataupun kertas manjung. Okay, jawab di situ dan snap gambar jawapan. Okay, jawapan tadi perlu kita upload di dalam Arthur. Sebagai contoh soalan ini pelajar kena upload. Okay, just cari gambarnya. Okay, ini contoh saya uploadkan contoh gambar. Okay, ni So jawapan telah pun saya upload dan background bertukar menjadi warna biru. So ini bermaksud Arthur dah berjaya menyimpan jawapan pelajar. Okay. In case ada tambahan teks, alright? Ada tambahan teks untuk menerangkan apa itu gambar yang telah dilukis, boleh nyatakan sekali di ruangan ini. Okay. Berapa banyak gambar yang boleh pelajar upload? Unlimited. Okay. Pelajar boleh upload berapa banyak gambar walaupun pada satu soalan sahaja. Okay. Mungkin jawapan pelajar memakan 2 page 2 page A4 contohnya, snap 2 gambar tadi. So of course akan jadikan 2 fail gambar yang berbeza. So upload kedua-duanya ke dalam ruangan jawapan tadi. Alright. So ni amat penting lah untuk pelajar ketahui macam mana menjawab assessment dan macam mana nak tahu yang jawapan tadi sebenarnya dah berjaya disimpan ataupun diterima oleh pensyarah masing-masing. Okey. Selesai untuk assessment, kita lihat kepada marks. Okey, marks ni adalah ruangan di mana pelajar dapat lihat markah dia. Okey. Biasanya di akhir semester pelajar akan dapat lihat. Okey. Biasanya lihat carry mark, kita panggil carry mark, iaitu markah terkumpul pelajar sebelum masuk final. Jadi kita dapat lihatlah berapa total markah yang kita dapat dan kita boleh target agaknya final nak kejar berapa lagi final untuk kita score subjek ni. Alright. So kat sini adakan paparkan senarai. Jadi biasanya amalan biasanya selepas selesai satu assessment, markahnya akan dipaparkan lah. Jadi pelajar boleh lihat markahnya. Jadi kalau ada kemusykilan, dia sebut kenapa markah dapat banyak ni, boleh refer kepada pensyarah masing-masing. Alright. Kemudian kita lihat tab yang terakhir. Di sini lecture profile. Lecture profile adalah di mana pelajar dapat melihat kontak number, email pensyarah yang mengajar subjek masing-masing. Kalau ada 10 subjek dalam ni, ada 10 profil pensyarah. Jadi tak risaulah in case ada apa-apa masalah emergency, tak boleh hadir kelas, boleh hubungi pensyarah masing-masing untuk menyatakanlah keuzuran atau sebagainya. Okey. Untuk yang terakhir saya ingat di sini untuk help manual seperti yang saya terangkan mengenai assessment, di sini juga terdapat help manual di mana pelajar in case pelajar ada kekeliruan dari segi macam mana nak menggunakan Arthur, so boleh lihatlah macam mana video-video yang disediakan sini membantu pelajar dari segi pelaksanaan menggunakan sistem Arthur. Okey, saya harapkan itu sajalah pendengar ringkas saya. Cumanya diharapkanlah penggunaan Arthur oleh pelajar ini dapat membantu sikit sebanyak segala aktiviti PMP pelajar di sepanjang pengajian di UTHM. Okey, saya buka kepada sesi soal jawab lah. Okey. Pengajaran dan dapat menggunakan apa yang dikongsikan sebentar tadi. Okey, kita kepada semua pelajar, kepada penonton boleh nyatakan pertanyaan, kemusykilan anda di ruangan komen di YouTube. Okey, ada soalannya? Ada? Mana? Ada yang ada. Daripada Kaisara Syamimi, beliau bertanya macam mana nak tahu kita dah ada akaun SMAP ataupun tidak? Okey. So untuk yang menjawab pertanyaan ini, saya rasa yang ini pihak PTM biasanya pelajar akan diberi ni. Ini kena rujuk pada pihak teknologi maklumat ataupun pelajar dah ada email ke belum? Ini pun saya kurang pasti ni. Kebiasaannya memang pelajar akan ada email lah. Dia akan nombor matriks siswa@uthm.edu.my dan nombor dan passwordnya adalah nombor kad pengenalan. Yang untuk peringkat mula untuk peringkat mula dan akan diaktifkan dalam 2-3 hari awal. Macam tu. Okey, jawapan kepada Kaisara Syamimi tadi. Soalan seterusnya, Cik,
Mana ya? Kalau tak ada laptop, boleh Okey. buka dekat phone tak? Okey, untuk yang tak ada laptop, sistem yang dibangunkan ni juga adalah mesra mobile. Dia mobile friendly, jadi boleh guna pakai handphone. Alright, boleh cuba guna pakai handphone. Kalau dah memang rasa dah ada anometric dan email tadi, boleh cuba guna handphone lah. Alright. Okey. Boleh guna phone boleh, guna Boleh, laptop laptop boleh. pun boleh. Okey, soalan seterusnya dari Daniel Azhar. Yang outer ni, Cik, Alright. akaunnya sudah aktif ataupun kena buat yang baru? Akaun mana tu? Akaun atas balik soalan tadi. Yang outer ni. Outer ni Akaunnya sudah aktif ataupun kena buat baru? ini Rasanya akaun yang aktif lah. aktif. Maksudnya macam gini kalau pelajar boleh log in Gmail masing-masing, boleh log in SMAP account, boleh masuk smap.uthm.edu.my. So kalau boleh log in bermasuk Arthur, tak ada masalah, boleh log in. Sebab untuk log in Arthur, sistem akan refer kepada database yang utama iaitu database SMAP, database SMAP. Jadi pastikan SMAP boleh log in dulu, Arthur takkan ada masalah. Okey. Jadi make sure semua pelajar pergi ke website SMAP dahulu, check anda semua boleh daftar ataupun tidak, ID-nya, nombor matriks dan passwordnya, nombor IC. Okey, nombor IC kalau yang peringkat mula lah. Kemudian boleh tukar password kepada Boleh. password masing-masing. Selesai yang itu, boleh terus kepada outer. Betul, Cik? Betul. Okey, ada lagi soalannya? Daripada Nick Code, macam mana nak masuk classroom guna outer ni? Okey, untuk classroom, saya tunjuk Alright. Ni dah share ni. Okey, tak apa macam ni okey, ada share screen. Saya share screen tadi. Sorry. Saya lihat kat sini. Okey, sorry So untuk yang pastikan, kata tadi pelajar macam mana nak tahu dia ada dalam classroom. Okey, amalan yang biasa pensyarah buat, pensyarah akan dapat senarai nama pelajar. Okey. Once pensyarah ada nama pelajar, pensyarah sendiri akan masukkan pelajar tersebut ke dalam classroom. Jadi apa perlu buat? Pelajar perlu login. Jadi kalau pelajar login, sepatutnya pelajar akan dapatlah subjek-subjek yang dia ambil. Maksudnya dia dah ada dalam senarai classroom pensyarah. Sekiranya tiada contoh subjek apa? Mikro pengawal. Pelajar login Arthur, kemudian tak ada pun subjek mikro pengawal. Itu bermaksud pelajar belum ditambah oleh pensyarah. Jadi apa option yang kedua boleh buat? Boleh minta pada pensyarah tolong add saya ataupun boleh minta kod kepada pensyarah. Okey, di sini saya demokan ada join code kat sini. Alright, ada join code. So pada join code tersebut, minta kod pada pensyarah. Kod untuk masuk classroom dia. Kemudian awak tarik kod ni dan boleh join kelas dia. Itu saja. Okey. Harap faham. Boleh Seterusnya daripada saudara Abu, soalannya, outer ni lebih kurang macam frog VLE Frog VLE. Saya kurang pasti frog VLE ni. Sebab kita tak guna kan, Cik? Tak guna. Kan? Sebenarnya kalau pelajar pun sedia maklum dia seolah-olah macam Google Classroom lah. Google Classroom. Kalau familiar dengan Google Classroom, Arthur ni pun dia pun macam seolah Google Classroom. Cumanya kalau Google Classroom tu dia di luar lah di luar, maksudnya dia di server Google. Kalau untuk Arthur ni dia adalah di UTM sendiri. Jadi kelebihannya kita dapat tahu berapa ramai pensyarah, berapa ramai student yang menggunakan sistem Arthur lah. Lagi mudah lah. Pensyarah pun senang nak kenal pensyarah student masing-masing. Pensyarah boleh contact pelajar. That's why kita galakkan pelajar dan pensyarah menggunakan sistem Arthur. Dan satu lagi, outer ni dibuat di UTHM, maka dia sesuai dengan sistem UTHM itu sendiri. Betul. Saya sebagai pelajar yang senior yang kelas online hari itu banyak menggunakan outer di rumah. Jadi harap semua penonton di luar sana, student-student baru diploma dapat explore outer buat awal ini sebelum masuk kelas. Jadi terima kasih Encik Muhammad di atas penerangan dan kesudian menjawab soalan daripada pelajar-pelajar kita. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.